Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usaikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua.
Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk menjadi umat terbaik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, umat yang terbaik adalah umat yang mempunyai dua sifat utama, iaitu umat yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran, malah hati sentiasa tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinafikan umat dan generasi yang terbaik adalah generasi yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Kata Nabi, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selaras dengan arus permodenan semasa, ciri umat terbaik adalah umat yang berintegriti, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkasih sayang. Sifat ini boleh diterjemahkan melalui kepribadian dan tingkah laku dalam amalan kehidupan seharian. Amalan ini perlu diperluaskan dalam kerangka kehidupan manusia, merangkumi kebajikan rakyat berbilang kaum, pembelaan golongan wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan fakir dan miskin, anak yatim, mu'allaf, orang kelainan upaya, para pesakit dan gelandangan. Ini bermaksud umat yang terbina tanpa mengira kaum dan agama perlu bersama-sama berganding bahu menjaga keharmonian dan membangunkan negara. Di samping itu, bagi merealisasikan momentum umat terbaik tercapai, kita perlu menerapkan beberapa kriteria dalam masyarakat, komuniti dan institusi yang merangkumi aspek aman, harmoni, mesra, santuni, alami, hormat dan berkasih sayang. Antaranya yang pertama, jauhi sebarang bentuk fitnah dan penyebaran maklumat palsu. Sejak akhir-akhir ini, penyebaran fitnah dan maklumat palsu dilihat menjadi tren dan kebiasaan dalam masyarakat. Senario buruk ini berkembang dengan pantas seiring dengan kecanggihan perkembangan teknologi maklumat dalam dunia tiada sempadan. Situasi ini amat membimbangkan kerana penyebaran fitnah dan maklumat palsu boleh mengancam keselamatan dan keharmonian masyarakat serta negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Yang bermaksud, dan janganlah engkau berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina pendapatnya dan amalannya, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Kedua, hindarkan diri daripada persepsi dan tanggapan negatif dengan mencetuskan sentimen fanatik perkauman, hasutan, penghinaan serta unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam. Pupuklah nilai perdamaian dalam hubungan sesama manusia dengan tujuan saling memahami dan menghormati antara satu sama lain, ibarat bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Ini dapat dilihat ketika kedatangan risalah Islam di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendukung dan memartabatkan hak-hak umat di Mekah dan Madinah sehingga berjaya membebaskan musyrikin Mekah daripada kezaliman dan kegelapan jahiliyah kepada cahaya keadilan Islam. Jauh dari sifat fanatik, malah mendamaikan puak-puak yang bermusuhan serta mempamerkan keindahan Islam. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan sifat rahmah dan kasih sayang antara sesama insan. Sebagaimana hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas,
Innama ana rahmatum muhdah. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Hadis Al-Hakim. Yang ketiga, momentum umat terbaik perlu konsisten menyeru manusia beriman ke arah melakukan kebaikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Sebagai umat pilihan, pamerkanlah contoh teladan terbaik kepada bangsa dan penganut lain dengan akhlak mulia supaya Islam dan umat Islam itu disanjung dan dihormati. Sentiasalah menjaga izzah umat dan agama Islam, kerana ianya akan menjadi penentu kepada kejayaan sebuah tamadun atau negara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Yang bermaksud, mereka berkata lagi, demi sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak kita akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, yakni pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, umat Islam, umat terbaik perlu bersama-sama mengambil tenaga tanpa prejudis atau sebarang konspirasi demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Negara tidak akan berdaya saing dan maju ke hadapan sekiranya kita masih terbelenggu dengan tabiat tidak kisah atau tidak ambil peduli terhadap isu-isu yang melibatkan kepentingan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang bermaksud, dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin sedang Jumaat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam membina momentum umat terbaik, mulakan langkah menyantuni masyarakat tanpa mengira kaum dan agama dalam aspek kebersamaan dengan penekanan elemen keharmonian, toleransi dan perpaduan. Dalam hubungan masyarakat majmuk, Rasulullah SAW istiqamah berlaku adil dengan non-Muslim. Baginda mempamerkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam aspek interaksi sosial. Ini menunjukkan Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina, keturunan atau bangsa seseorang itu. Ketika Asma radhiyallahu anha didatangi oleh ibunya yang masih belum beriman, Rasulullah SAW berpesan kepada Asma supaya melayani ibunya dengan baik. Malah apabila delegasi Kristian Najran datang ingin berdialog dengan Rasulullah SAW, mereka dilayan dengan penuh hormat. Namun begitu, dalam menerapkan nilai umat terbaik, Rasulullah SAW juga meletakkan sempadan yang jelas apabila melibatkan soal akidah dan kesucian agama Islam. Umat yang terbaik perlulah menjauhi sifat sombong dan takabur agar terbina minda dan jiwa yang positif hingga membentuk umat yang berakhlak mulia, kesan menjiwai agama yang luhur. Sifat ini amat penting selaras dengan prinsip toleransi yang diamalkan dalam masyarakat di negara kita, saling menghormati pegangan agama masing-masing untuk mencapai keharmonian antara kaum. Yang penting, setiap orang Islam dan bukan Islam haruslah memahami dasar-dasar toleransi Islam
dan dasar-dasar hidup bersama di antara pelbagai kaum dan agama. Ini kerana Islam bukan agama berasaskan paksaan ataupun agama yang menekankan sesuatu golongan tertentu, kerana dalam sejarah Islam tidak ada satu pun peristiwa yang menunjukkan bahawa Islam memaksa atau menekankan golongan bukan Islam. Sebagai contoh, sifat toleransi ini telah dijelmakan oleh masyarakat Muslim dan non-Muslim di Malaysia dalam amalan rumah terbuka ketika berhari raya untuk mencapai perpaduan antara kaum. Hadir yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama hayati pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam adalah menjadi umat yang terbaik dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, umat Islam yang tidak mencegah kemungkaran dengan cara yang baik akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah segera melakukan kebaikan dan amal-amal soleh supaya menjadi umat yang terbaik dan berjaya di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Yang bermaksud, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari orang-orang yang soleh. Surah Ali Imran ayat 114. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadir yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين
ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, yang mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya Aziz, ya Muntaqim, ya Jabbar, Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah alladzi la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini ya Allah. Dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikan tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslim di Palestin. Berikan kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.